Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita di sebalik berita. Ya, cerita pada kali ini kita membawakan secara norma baru. Kalau anda nampak di sebelah kiri saya tu ada simbol WFH yang berwarna oranye tu, itu maknanya work from home. Maknanya kami bersiaran daripada rumah. Tetapi ada juga rakan-rakan yang masih lagi bertugas di studio Bukit Kewangan dan juga di studio satelit kami yang lagi satu iaitu di WTC. Jadi ada 3 lokasi kami bersiaran dan inilah norma baru kami bawakan sempena dengan PKP. Dan pastinya untuk waktu ini, pada mulanya kami difahamkan sidang media ataupun sidang akhbar oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan disampaikan lebih kurang pada jam 5 petang, tetapi maklumat terbaru yang kami terima lebih kurang pada jam 5.30 petang sidang media itu akan berlangsung dan pastinya kami akan membawakan secara langsung berkaitan dengan sidang media oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebentar saja nanti. Baiklah, untuk waktu ini saya nak bersama dengan rakan saya Faris Azman di WTC. Kalau diikutkan dalam jadual liputan semalam, ada terselit tentang satu tugasan yang Faris perlu lakukan, iaitu membuat satu tinjauan penguatkuasaan dan juga pelaksanaan operasi apa yang disebut sebagai operasi Benteng Laut, Benteng Laut dan juga operasi khas Belangkas 2021. Kalau kita selalu kalau bagi sesiapa yang selalu mengikuti sidang media ataupun PC Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kita sedia maklum atau kita sering mendengar perkataan ataupun sangat maklumlah berkaitan dengan benteng, tetapi mungkin jarang sekali kita mendengar tentang khas Belangkas 2021. Mungkin Faris boleh kongsikan ceritanya tentang ada perbezaan ke benteng laut dan juga operasi khas Belangkas 2021 ni? Baik, Fauzi, terima kasih. Ops Benteng ini selalu kita tahu apa seperti yang Fauzi katakan apabila Datuk Seri Ismail Sabri, Menteri Kanan Pertahanan mengatakan mengenai Ops Benteng, dan saya pernah melalui beberapa operasi-operasi Ops Benteng di sepadan Thailand, di sepadan Malaysia, Ops Benteng secara darat. Tetapi kali ini apa beza di antara Ops Benteng laut dan juga Ops Belangkas khas ni, di mana Ops Belangkas khas ini adalah operasi yang dijalankan secara berkala, selalu dijalankan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Jadi apabila Ops Benteng ini ataupun National Task Force yang diwujudkan untuk memastikan bahawa sepadan negara kita terkawal daripada pencerobohan aset-aset daripada luar, pencerobohan parti, pencerobohan jenayah rentas sepadan. Jadi National Task Force telah diwujudkan sebelum ini dan Ops Benteng ini telah pun diperkasakan. Terutamanya apabila PKP ini, Ops Benteng terus diperkasakan untuk memastikan sepadan negara kita terus dikawal dengan ketat. Jadi perbezaannya itu Ops Benteng diwujudkan ketika untuk memastikan kawalan sepadan. Ops Belangkas khas punya Fauzi adalah operasi maritim yang selalu dilakukan. Jadi kalau ikutkan kawasan perairan yang dijaganya adalah sama, tetapi Ops Benteng ini lebih tertumpu kepada parti. Ops Belangkas khas ini lebih tertumpu pada jenayah rentas sepadan. Saya berada malam tadi sebenarnya dari jam 8 sehinggalah hampir jam 5 pagi kami berada di perairan Selat Melaka, di mana operasi Ops Benteng Laut dan juga operasi Belangkas khas ini dijalankan untuk melihat di kawasan hotspot. Kami berada di sekitar kawasan-kawasan hotspot pada malam tadi, Sm. Fauzi, untuk melihat bagaimana maritim ini, APMM, melakukan operasi-operasi khas untuk mencari apabila terdapat aduan ataupun terdapat risikan-risikan mereka lakukan, terdapat pergerakan ataupun aktiviti-aktiviti parti pendatang tanpa izin. Kerana di kawasan Pelabuhan Kelang, ini yang visual anda lihat, ini adalah sebelum kami bergerak di kawasan-kawasan yang telah pun ditumpukan operasi Benteng Laut dan juga operasi Belangkas khas. Di kawasan Pelabuhan Kelang ini, untuk diceritakan saya Fauzi, untuk mungkin penonton lebih secara visualize, di mana kawasan ini adalah kawasan hotspot untuk parti masuk melalui laluan tikus daripada Pelabuhan Kelang sepanjang Selat Melaka ni 800 km panjangnya Selat Melaka. Tetapi kami semalam kami berada di sekitar perairan Negeri Selangor dan juga sehinggalah sepadan Negeri Sembilan. Ops Belangkas khas dan juga Ops Benteng Laut ini pada malam tadi, di mana Pelabuhan Kelang ini ditumpukan kerana ia menjadi laluan tikus dan juga laluan-laluan selain parti adalah laluan selundup rokok haram, rokok putih kita katakan. Begitu juga dengan barang-barang yang tidak ada duti daripada jabatan ataupun daripada kerajaan kita. Jadi ini antara laluan yang selalu dipantau.
taktik ataupun modus operandi si penyeludup yang sering dijalankan. Jadi malam tadi kami diberi peluang bersama dengan Maritim Malaysia, bersama dengan Pengarah Maritim sendiri yang turut turun padang, Pengarah Maritim Negeri Selangor. Kami menyelusuri di sekitar perairan Selat Melaka ini. Darilah satu kapal seperti di visual ini adalah Port Klang ataupun Pelabuhan Klang. Kami melihat setiap kapal-kapal ini, ada juga kapal yang secara checking ataupun bukan katakan serbu, tetapi dicek oleh pihak-pihak APMM ini menggunakan bot-bot pemintas, iaitu bot-bot terdapat 3 bot pemintas dengan kelajuannya sehingga 60 knot. Kalau kita kira 60 knot tu boleh mencecah sehingga 120 km sejam di atas air. Begitu laju bot pemintas ini. Kami berada di dalam itu, melihat sendiri, merasai bagaimana operasi-operasi dijalankan. Dan juga turut bersama dengan kami iaitu pasukan tindakan khas, iaitu kalau kita panggil sebagai komando APMM, turut bersama dengan kami kalau ada jenayah-jenayah rentas padan. Jadi perjalanannya sebenarnya, Fauzi, malam tadi itu cukup menarik, cuma kami inginkan lebih selepas ini. Kalau ada lagi operasi-operasi seperti ini, perjalanannya itu mengambil masa, kami menghabiskan masa di atas Selat Melaka sebenarnya 8 jam semalam, Fauzi, dalam operasi yang kami jalankan ataupun bersama dengan APMM, Fauzi. Faris, daripada visual yang Faris kongsikan, memang indah kalau kita lihat daripada kawasan perairan khususnya di Port Klang tu, tetapi indah-indah pemandangan itu belum tentu ia mencapai tentang soal keselamatan. Sudah tentu bila mana Faris mengikuti operasi seperti ini, keselamatan itu antara yang perlu diberi tumpuan. Faris, kalau boleh Faris kongsikan satu tentang soal keselamatan. Keduanya, Faris, dalam operasi yang dijalankan iaitu Benteng Laut dan juga Op Khas Langkas 2021 ini, apakah jenis-jenis kesalahan yang sering dilakukan oleh warga pendatang asing tanpa izin yang ditangkap ataupun yang ditahan dalam operasi malam tadi itu, Faris? Baik, antara kesalahan yang dikesal sebenarnya, Fauzi, antaranya adalah parti. Parti ini terdapat 2. Satunya adalah parti yang melusup masuk ke negara tanpa permit yang sah, tanpa permit pekerja sosial yang sah, secara haram. Mereka menaiki bot. Kadang-kadang mereka menaiki bot tu yang boleh dimuatkan 20 orang tetapi dimuatkan sehingga 80 orang. Mereka terpaksa daripada negara-negara jiran, kita tak sebut nama negara itu, tetapi kelangsungan hidup mereka datang ke Malaysia. Malaysia menjadi destinasi kerana ekonomi kita lebih baik dan juga kerana kita dari segi faktor sektor kesihatan kita lebih baik berbanding negara-negara yang kita katakan sebelum ini. Jadi itu antara faktor parti-parti ini masuk. Tetapi parti yang kedua sebenarnya, Fauzi, antara kesalahan yang dikesan pada malam tadi iaitu mereka pekerja-pekerja asing ini mempunyai pas ataupun tempoh visa pekerja sosial yang sah, tetapi telah pun tamat tempoh. Apabila tamat tempoh, mereka ini dikategorikan sebagai parti. Kerana dalam proses itu, kalau kita tahu sebenarnya majikan perlu hidupkan pas mereka atau pas pekerja mereka ini sebelum tarikh luput ataupun tarikh tamat itu. Kalau tarikh itu melepasi beberapa bulan, ia dikategorikan sebagai parti. Ada yang dibuat tangkapan lebih kurang 7 daripada 14 warga asing yang kami kesan semalam dalam operasi ini, di mana operasi ini juga turut tertumpu sekitar sangkar ikan di Pulau Ketam dan beberapa pulau-pulau di sekitar Pelabuhan Klang. Kerana ada yang menyatakan ataupun informasi yang kami terima di mana terdapat sedikit-sedikit penyeludupan manusia ataupun membawa parti ini menggunakan sangkar-sangkar ikan yang tidak berdaftar. Yang tidak berdaftar ini dijadikan sebagai tempat tinggal semalam bagi parti yang baru saja tiba daripada negara-negara jiran. Jadi mereka menggunakan sangkar ikan ini untuk tidur semalam. Selepas itu ada pihak-pihak tertentu sedikit-sedikit daripada dalam negara yang akan masuk mengambil mereka satu persatu. Jadi itu semalam kami mengikuti operasi ini pergi ke sangkar-sangkar ikan tidak berdaftar, yang tidak berlesen. Dan didapati tidak dapat tangkapan parti di situ. Tetapi apabila pergi satu lagi kawasan yang berdaftar, terdapat 7 pekerja asing yang tamat tempoh pas lawatannya. Jadi mereka ini dikategorikan sebagai parti. Dan satu lagi kesalahan yang dikesan, apabila kapal-kapal dagang yang berdagang di sekitar kawasan pelabuhan, sebenarnya untuk pengetahuan penonton, di kawasan pelabuhan ini terdapat satu kawasan yang boleh berlabuh kapal-kapal dagang. Tetapi ada sebuah kapal ini daripada perjalanan yang difaham sehingga Singapura untuk pergi ke Singapura.
tetapi telah pun berlabuh di luar kawasan pelabuhan ini, dan apabila dicek oleh pasukan penguatkuasa maritim, mendapati kapal ini berlabuh tanpa arahan ataupun tanpa kebenaran pihak berkuasa Jabatan Laut, dan juga mereka ini telah pun melakukan kesalahan, dan kapten kapal, chief engineer turut ditahan. Jadi itu hasil daripada operasi semalam. Dan kalau dikatakan mengenai dengan jenayah rentan sepadan di perairan Selat Melaka, Fauzi, bukan hanya parti, bukan hanya kesalahan kapal dagang, tetapi jenayah rentan sepadan rokok seludup, begitu juga dengan arak dan juga minuman keras seludup, dan juga senjata api ataupun dadah, itu antara kesalahan yang selalu dikisah di sekitar perairan sepadan negara kita, Fauzi. Itu antara jenayah rentas sepadan atas dan juga kesalahan-kesalahan yang Faris kongsikan, kesalahan-kesalahan yang melibatkan warga pendatang asing tanpa izin dalam operasi benteng laut dan juga operasi khas Belangkas 2021. Kalau boleh, sebenarnya saya nak mainkan SOT ataupun apa yang dicakapkan ataupun yang dikongsikan oleh Kapten Muhammad Rosli Kasim, iaitu pengarah APMM Negeri Selangor, tapi kita tak cukup masa. Mungkin Faris boleh kongsikan. Kita melihat pada PKP 2.0 sudah tentu cabarannya juga berbeza dengan PKP 1.0 pada tahun lalu. Cabarannya mungkin daripada segi penguatkuasaan undang-undang dan juga keselamatan itu berbeza. Pada mungkin Faris boleh kongsikan daripada hasil terbual daripada pengarah APMM Negeri Selangor, apa yang mereka kongsikan. Baik, sudah tentu cabaran itu amat berbeza kerana mereka berhadapan bukan hanya mereka berdepan dengan parti ataupun keselamatan mereka, juga antara risiko yang terpaksa dihadapi setiap hari. Mereka juga berhadapan dengan pandemik COVID-19 ataupun parti-parti yang membawa masuk virus ini, kerana beberapa tangkapan-tangkapan sebelum ini juga seperti yang katakan oleh Kapten Muhammad Rosli bahawa ada yang positif. Jadi mereka juga antara frontliner yang tidak didendang. Mereka juga unsung hero kerana sebelum ni kita lebih tertumpu di SJR sebenarnya, Fauzi, ataupun di kawasan darat. Tetapi sebenarnya perairan negara kita antara kawasan yang sangat sensitif, sangat yang perlu diberi perhatian khususnya kepada agensi-agensi kita. Sudah tentu mereka melakukan tugas demi negara. Mereka berdepan dengan pandemik ini, mereka berdepan dengan nyawa kesihatan mereka juga, antara risiko yang dia ambil setiap hari. Itu yang dikatakan oleh Kapten Muhammad Rosli, pengarah maritim Malaysia. Tetapi itu tidaklah menjadi masalah buat mereka. Tetapi ada juga beliau berkongsi apabila tertangkapnya parti ini, SOP itu sentiasa ada. Kerana PKP 2.0, kita lebih tahu bagaimana dengan pematuhan SOP itu, bagaimana tangkapan itu dilakukan. Cabaran-cabaran kekangannya tetap ada, tapi bagi beliau sendiri, beliau mengatakan bahawa pasukan maritim tidak akan berlengah, tidak akan mungkin tunduk dengan apa saja tekanan-tekanan daripada parti-parti ini untuk masuk ke negara kita, kerana ini adalah tugas mereka untuk memastikan kedaulatan negara, sempadan negara kita secara selamat untuk rakyat Malaysia dan untuk negara mereka berkorban. Inilah pengorbanan yang turut disentuh oleh pengarah maritim Negeri Selangor sebenarnya, Fauzi. Kalau boleh saya nak minta 1 minit lagi, sebenarnya kita perlu ke rehat, tetapi untuk waktu ini saya nak minta rakan-rakan di bilik PCR kita nak mainkan sedikit, kita tayangkan sedikit kepingan gambar yang dikongsikan oleh Faris, tinjauan grafik Faris tinjau semalam dalam operasi itu. Faris melihat kepada apa yang Faris katakan frontliners ataupun baris hadapan inilah wira yang tak didendang. Wartawan juga antara wira yang tak didendang kalau lihat pada kepingan gambar yang Faris kongsikan kepada saya dan juga kepada penonton Sukawani ini. Sebenarnya kalau tengok bergambar tu nampak macam senang ya membuat stand up di atas boat, tetapi realitinya cukup berbeza ya Faris, khususnya bagi wartawan dan juga jurukamera tu, Faris. Sangat berbeza. Saya dengan kita punya cameraman Rizal Rahim, antara yang dibawa menaiki bot pemintas ini sudah tentu bukanlah satu perkara yang mudah. Tetapi kami suka kepada operasi-operasi seperti ini kerana ini adalah salah satu tugas kita untuk memberi apakah yang perlu rakyat tahu. Kerana pengorbanan demi pengorbanan, boleh katakan begitu. Pengorbanan sebagai seorang, kita bekerja sebagai media, melihat pengorbanan frontliner atau pasukan barisan hadapan juga dipertontonkan kepada rakyat. Jadi perkara ini bukan yang mudah, tetapi ini adalah tugas kita juga, pengorbanan sebagai seorang wartawan dan juga jurukamera di kawasan-kawasan yang berisiko. Pematuhan SOP-nya tetap ada. Kami pun agak risau sebenarnya, Fauzi, tetapi apa-apa pun demi rakyat, demi negara juga, kita melihatlah sisi-sisi lain
the unsung hero story oleh pihak-pihak berkuasa. Pada masa yang sama juga kami itu adalah tugas harian kita sebenarnya, Fauzi. Tapi seperti biasa kita tetap akan bekerja demi rakyat dan juga demi penonton-penonton Astro ni, Fauzi. Okey, baiklah, terima kasih kepada Faris dan juga juru kamera Rizal Rahim atas komitmen tanggungjawab membawa liputan itu dan teruskan menjaga SOP dan juga keselamatan dan juga kesihatan diri. Baiklah, cerita berhad seketika kembali selepas ini.